Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya Dr. Safinah binti Ismail daripada Universiti Islam Selangor ingin membentangkan artikel kami iaitu bertajuk Pendekatan Dakwah Orang Tua Era Digital dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Latar belakang kepada kajian ini apabila kita lihat kepada komunikasi merupakan satu hal yang penting dalam pembelajaran anak-anak. Oleh kerana itu, orang tua, yakni kalau di Malaysia dianggap sebagai ibu bapa, di era digital ini berperanan dalam memastikan pendidikan usia dini anak-anak menyenangkan dan berhasil. Namun apabila kita lihat sekarang, penggunaan internet banyak membawa kesan yang negatif kepada manusia dan salah satunya memberi kesan ataupun memberi impak yang negatif kepada anak-anak dan juga dengan adanya teknologi moden ini menurun komunikasi efektif antara orang tua dengan ibu bapa mereka. Antara permasalahan kajian untuk kajian ini seperti mana yang disebut oleh Ganison dan Nur Aini 2014 mengatakan bahawa orang tua yang kurang berkomunikasi dengan anaknya menyebabkan anak kurang berbagi masalah ataupun berkongsi masalah dengan kurang bercakap dengan secara terbuka dengan ibu bapa mereka ataupun berkongsi pengalaman dan juga apa-apa masalah dengan ibu bapa mereka. Cik Su dan juga Nan Zakiyah juga berpendapat bahawa penggunaan internet yang tinggi mengakibatkan kecanduan individualistik dan juga kurang kontrol diri anak-anak dan sedikit waktu antara ibu bapa dan juga anak-anak untuk berkomunikasi. Hal ini menyebabkan kepada perpecahan dalam institusi kekeluargaan. Aziz 2019 juga berpendapat bahawa orang tua yang tidak mengawasi ataupun memantau gerak langkah ataupun gerak kerja anak-anak ini ataupun tidak melihat kepada aktivitas-aktivitas anak-anak menyebabkan anak-anak mencari perhatian dengan cara yang tidak sihat, yang tidak sepatutnya. Dalam sebuah laporan iaitu oleh Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia 2018 menemukan bahawa peratusan pengguna internet di kalangan netizen Malaysia berada pada tahap yang tinggi. Jadi ini memberi kesan yang impak yang negatif lah apabila tidak ada pemantauan daripada ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Metodologi kajian ini adalah kualitatif yang mana kami menggunakan desain analisis kandungan iaitu pengumpulan data kepada kajian ini adalah berdasarkan kepada analisis dokumen yang diambil daripada Al-Quran, hadis, buku, jurnal dan proceeding serta aplikasi yang tersedia di dalam internet ya. Dan juga metod analisis tematik iaitu dengan menempatkan tema-tema yang sesuai pada data yang diperolehi. Dan analisis tematik itu apa? Iaitu cara untuk menggunakan tema-tema yang terbentuk dalam sesuatu situasi. Dapatan kajian yang diperolehi daripada kajian ini ataupun temuan dalam kajian ini adalah apabila kita dapati bahawa dia ada 5M. Yang pertama memilih, yang kedua mengawasi, yang ketiga mendampingi, yang keempat memotivasi dan yang kelima mengulang. Apa itu memilih? Memilih iaitu ibu bapa perlu memilih aplikasi ataupun channel yang baik. Dengan memilih channel yang baik ini dapat membentuk kepribadian anak-anak.
Itu yang pertama, dan dengan itu kita lihat bahawa orang tua dianjurkan untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi anaknya, seperti memilih juga buku-buku yang baik dan juga memilih pemakaian yang menutup aurat kepada anak-anak, dan juga perlu memilih makanan yang halal, halalan thayyibah, dan juga bergizi, bersih, sihat ya. Dan juga ibu bapa juga perlu memilih permainan yang bermanfaat kepada anak-anak mereka bagi membentuk kepribadian yang unggul dan juga berakhlak mulia, dapat dihiasi kepada jiwa ataupun diri anak-anak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu mengawasi. Apa itu mengawasi? Iaitu ibu bapa perlu mengawasi ataupun memantau segala aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Dan dengan itu kita juga pada masa yang sama ibu bapa perlu memantau prestasi akademik anak-anak, dan juga pada masa yang sama ibu bapa perlu memberi perhatian yang cukup, memberi kasih sayang, dan juga memberi kebebasan, keterbatasan kepada anak-anak berdasarkan apa yang telah ditetapkan ya. Dan juga ibu bapa juga sentiasa memberi contoh yang terbaik, mengajak anak-anak berjalan, mengenal, dan juga memastikan anak-anak ini juga mempelajari tentang sejarah-sejarah Islam, dan juga sentiasa mengawasi segala aktivitas anak-anak di rumah dan juga di luar rumah. Itu perlu kepada ibu bapa agar anak-anak kita sentiasa di lorong ataupun di jalan yang betul dan tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Yang ketiga iaitu mendampingi. Orang tua perlu sentiasa mendampingi anak-anak, termasuk ketika mana anak-anak melayari internet atau bermain. Hal ini kerana apa? Kerana dapat menjadikan anak-anak rasa disayangi, rasa dikasihi. Yang mana apabila kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu bapa ataupun orang tua ini ketika berkomunikasi dengan anak-anak menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi lebih baik, lebih rapat, dan juga dengan itu hal yang demikian dapat memudahkan ibu bapa menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam diri anak-anak mereka. Dapatan yang keempat iaitu memotivasi. Ibu bapa tidak perlu sentiasa memotivasi anak-anak mereka. Kerana apa? Dengan motivasi ini dapat meningkatkan kualitas anak-anak, kerana orang tua selalu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan anak-anak dan juga bangsa serta negara, bahkan berkaitan dengan agama. Hal yang demikian, orang tua perlu bertanggungjawab untuk memberi motivasi agar anak-anak ini dapat melaksanakan ibadah, sentiasa melaksanakan solat tepat pada waktunya, dan anak-anak juga perlu sentiasa dimotivasi agar selalu mendampingi untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Sehingga kan anak-anak menjadi kebiasaan melakukan kebaikan. Ya. Jadi kita lihat di sini juga Kamarul Azmi mengatakan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberi semangat kepada anak-anak melalui motivasi yang diberikan agar mereka juga terus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan dapatan yang kelima iaitu yang kelima iaitu mengulang. Mengulang itu apa? Ibu bapa ataupun orang tua ini perlu mengulang nasihat agar anak-anak melakukan kebaikan. Jadi nasihat yang berulang-ulang ini dapat memberi pengaruh kepada jiwa anak-anak, dan juga kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada ibu bapa iaitu orang tua menggunakan kata-kata yang lembut apabila kita memberi nasihat kepada anak-anak, dan juga melarang kita mengkritik anak-anak dalam segala perbuatan dan juga dengan nada yang lembut ini memberi nasihat agar anak-anak dapat menjaga hubungan yang baik di antara mereka dengan ibu bapa mereka.
Penutup. Bagi kajian ini kita dapati bahawa pendekatan komunikasi dapat diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak ini berdasarkan 5M yang saya bincangkan tadi, iaitu apa? Iaitu yang pertamanya adalah memilih aplikasi yang baik, saluran yang baik kepada anak-anak, memantau, mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, terutamanya ketika mana anak-anak melayari internet. Dan yang ketiga, mendampingi anak-anak termasuklah ketika mana mereka bermain. Dan juga hal ini sebenarnya dapat merasai anak-anak itu bahawa mereka ini disayangi oleh ibu bapa mereka. Dan juga yang keempat iaitu memberi motivasi. Dan yang terakhir adalah mengulang nasihat yang selalu agar anak-anak melakukan segala kebaikan. Jadi harapan dengan kajian ini, kami mengharapkan kajian ini dapat memberi panduan kepada orang tua di luar sana dapat mempraktikkan pendekatan yang tepat saat kita berkomunikasi dengan anak-anak. Semoga anak-anak dapat dibentuk dengan akhlak yang baik dan mencapai kesuksesan yang luar biasa insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.